Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan bersama rakan penyampai. Saya Najib Arif dan sudah pasti Haris. Ya, Banyak perkembangan yang kita bawakan hari ini. memulakan minggu baru ni. Betul. Dan seperti biasa kita akan lihat ringgit, kita Ya. akan lihat bursa. Ini untuk pelabur-pelabur dan juga orang biasa. Kalau nak pergi luar negara, kita tahulah pergerakan ringgit. Dan ada banyak lagi temu bual yang kita akan lakukan pada pagi ini. Ada 3 temu bual, Ya. pelbagai topik. Semua itu kita akan bawakan pada blog-blog yang berikutnya. Tapi tumpuan utama jam ini sudah pasti tentang ringgit. Saya mulakan dahulu, Haris, di mana ringgit berjangka ke depan satu lagi sesi urus niaga tidak menentu pada minggu ini berikutan pengukuhan dolar Amerika Syarikat yang terus menjejaskan tarikan unit tempatan itu. Dan juga menurut penganalisis, walaupun elemen makroekonomi kekal kukuh, prestasi ringgit sebaliknya terus diasak oleh perkembangan luaran. Pengerusi Reserve Persekutuan Jerome Powell akan berucap pada simposium Jackson Hole pada 26 Ogos ini yang dijangka memberi impak besar ke atas mata wang negara-negara pesat membangun. Dan juga Amerika Syarikat juga dijangka mengumumkan unjuran kedua keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua negara itu pada 25 Ogos ini. Menurut unjuran Biro Analisis Ekonomi KDNK Amerika Syarikat susut pada kadar faedah 0.9% dalam suku kedua dan turun 1.6% pada suku pertama. Penganalisis Active Trades Alexander Londono berkata angka perbelanjaan penggunaan peribadi PCE Amerika Syarikat yang bakal diumumkan pada 24 Ogos juga merupakan petunjuk inflasi yang menjadi pilihan The Fed. Tambahnya, jika angka PCE cenderung meningkat, perbandingan dolar ringgit mungkin naik ke paras 4.50. Sebaliknya, jika susut, paras 4.45 sekali lagi boleh menjadi sokongan sekiranya dolar ringgit terus merosot. Selain itu, pelabur juga dalam proses menerima pelbagai perkembangan kurang merangsangkan pada minggu ini termasuk tindakan tidak dijangka People's Bank of China mengurangkan kadar dasar utamanya untuk kali pertama sejak Januari. Sementara itu, Bursa Malaysia dijangka diniagakan tidak berubah minggu ini dengan indeks petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI dijangka bergerak antara jajaran 1,500 dan 1,520 di sebalik sentimen pasaran global yang positif. Pengarah Eksekutif dan Pengurus Dana Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd, Datuk Nazri Khan Adam Khan berkata, keadaan di keseluruhan pasaran masih baik dan kuantiti jumlah dagangan kekal kukuh. Saham Malaysia masih lagi disokong meskipun berlaku beberapa aktiviti pengambilan untung dalam saham wajaran tinggi. Katanya, kebanyakan dana institusi masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat tetapi dana asing kini menerajui aliran. Bagi asas mingguan, indeks petunjuk pasaran berkurangan 1.75 mata kepada 1,504.44 daripada 1,506.19 pada akhir minggu sebelumnya dipengaruhi terutamanya oleh faktor-faktor luaran. Jumlah dagangan mingguan menambah kepada 12.58 bilion unit bernilai 9.33 bilion ringgit daripada 11.51 bilion unit bernilai 7.86 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Baik, seterusnya, kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan rendah minggu ini berikutan aktiviti pengambilan untung. Peniaga kanan minyak sawit Interbrand Group of Companies, Jim Teh berkata pergerakan harga minggu ini dijangka terhad antara paras RM3,200 dan RM3,700 satu tan metrik. Unjuran rendah itu disebabkan terutamanya stok MSM yang tinggi pada Julai di Malaysia dan Indonesia. Permintaan katanya di kadar sederhana tidaklah sangat baik ataupun sangat teruk. Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, dalam laporannya yang dikeluarkan pada 10 Ogos mendedahkan stok MSM Malaysia pada Julai 2022 meningkat 2.79% kepada 905,946 tan metrik daripada 881,315 tan metrik pada Jun 2022. Keseluruhannya, stok minyak sawit meningkat 7.71% kepada 1.77 juta tan metrik daripada 1.65 juta tan metrik pada bulan sebelumnya. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, kontrak bulan
kontrak untuk September, penghantaran September 2022 turun RM315 kepada RM4,090 satu tan metrik. Oktober susut RM306, November berkurangan RM318 dan Disember jatuh RM329. Jumlah dagangan berkurangan kepada 278,307 lot daripada 284,000 lot pada minggu sebelumnya. Manakala kepentingan terbuka turun kepada 183,505 kontrak daripada 191,133 kontrak sebelumnya. Baik, Najib, sudah tentu kalau kita lihat dalam isu PKS, kebanyakan PKS Bumi Putra sebenarnya masih lagi kurang pendedahan terhadap kaedah baharu meraih dana siliaan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dan syarikat PKS juga sebenarnya dilihat mungkin tidak bersedia untuk meningkatkan kapasiti dan juga bersaing bagi memperoleh dana bukan konvensional yang disediakan, dan namun sebenarnya usahawan boleh memanfaatkan dana menerusi pelbagai saluran dana equity yang sah di sisi undang-undang bertujuan untuk melonjakkan potensi perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Jadi untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, kita nak bersama dengan tetamu menerusi Google Meet ketika ini adalah Khairul Nazim Kamarudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Laughing Tree Sdn Bhd. Pertama sekali mungkin Khairul boleh ulaslah berkenaan dengan isu ini. Okey, selamat pagi. Seperti yang kita sedia maklum, secara konvensionalnya ialah kebanyakan PKS ataupun kita panggil SME ni, kebanyakannya ialah kita selalu berfikir ialah bila kita nak mulakan perniagaan ni adalah kita selalu berfikir menggunakan cara-cara yang konvensional. Mesti nak buat pinjaman bank ataupun nak cari geran ataupun pembiayaan agensi, sedangkan di Malaysia ini ada banyak lagi peluang-peluang pembiayaan yang tidak pernah kita tahu sebenarnya. Dan peluang-peluang yang banyak ni sebenarnya ialah memang available untuk PKS, dan mereka ni adalah sebenarnya target-target utama untuk diberikan pembiayaan. Dan ini adalah peluang yang sepatutnya harus diterokai oleh PKS ataupun SME di seluruh Malaysia, kerana melalui usaha-usaha dan juga peluang yang baru ini boleh membawa perniagaan mereka ini untuk maju setapak lagi daripada apa yang telah mereka kecapi selama ini. Okey, Khairul, kalau kita melihat selain daripada pinjaman bank dan juga pembiayaan konvensional dan juga bantuan yang disediakan kerajaan melalui geran dan sebagainya, kita juga ada pendanaan awam, equity sebagai contoh, pembiayaan rakan sebaya P2P, ada juga yang terkini kalau kita melihat mungkin tawaran untuk tukaran permulaan ataupun IEO ini yang diseli oleh di bawah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sendiri SC. Bagaimana sebenarnya keadaan ataupun tahap penyertaan usahawan khususnya Bumi Putra ini dalam kaedah baru ini untuk meraih dana dan juga tahap kesedaran mereka mungkin? Ini adalah soalan yang sangat baik ya. Okey, jika ingin tanya saya berkaitan dengan tahap penyertaan usahawan dalam pembiayaan jenis baru ini, saya boleh katakan ia bergantung kepada minat sebenarnya. Okey. Minat sama ada mereka ini mahu ataupun tidak untuk menerokai pembiayaan cara baru ini. Okey, seperti yang disebutkan tadi, saya suka dengan kita ada baru 2 syarikat di Malaysia ini yang sudah pun diberikan lesen oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menawarkan pembiayaan berbentuk initial exchange offering, which is ini adalah sesuatu yang bagi saya adalah satu usaha dan langkah yang sangat bagus, sangat ke depan untuk membantu usahawan-usahawan di Malaysia, Bumi Putra khususnya dalam mengembangkan perniagaan mereka. Okey, selain daripada itu ada satu baru sahaja yang kita mungkin di luar sana tidak pernah mendengar. Kita panggil sebagai security token offering. Okey, security token offering inilah sekiranya peniaga-peniaga mempunyai aset ataupun mereka mempunyai IP sendiri dalam perniagaan mereka, semua ini boleh digitalkan dan boleh ditukar kembali untuk menjadi modal pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Bagi saya ini adalah antara usaha ataupun peluang untuk pembiayaan yang jenis baru ini boleh membantu usahawan-usahawan di luar sana dalam mengembangkan perniagaan mereka. Selain daripada itu, seperti yang disebutkan tadi, kita ada juga equity crowdfunding ECF yang memang sudah bertapak sejak 2018-2019 lagi sudah mendapat lesen daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dan ada
daripada syarikat-syarikat pemula ataupun syarikat-syarikat yang sudah untuk berkembang yang dah menggunakan konsep ECF ini untuk mengembangkan perniagaan mereka, yang mana seperti yang saya dimaklumkan, difahamkan bahawa ada rekodnya bahawa di Malaysia ini kita berjaya raise fund, raih dana sehingga RM24 juta hanya melalui platform equity crowdfunding saja. Jadi pada saya penyertaan itu ada, tetapi perlu diperbanyakkan lagi, perlu diberikan awareness lagi supaya peniaga-peniaga ini tahu ada platform ini yang boleh membantu perniagaan mereka untuk berkembang maju. Ya, Khairul, apa yang sudah dilakukan untuk pastikan usahawan tempatan, terutamanya Bumiputra, tahu mengenai peluang-peluang perolehan dana ini? Okey, sebenarnya ada banyak usaha-usaha ataupun program-program yang dikendalikan oleh agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat berkaitan untuk mempromosikan produk-produk ataupun pembiayaan-pembiayaan yang available untuk peniaga-peniaga ini. Tetapi mungkin setengah daripada mereka ini masih lagi tidak dapat di-reach, masih lagi tidak dapat dijangkau oleh agensi-agensi ini kerana masih ada lagi yang belum tahu tentang peluang-peluang peluang-peluang pembiayaan ini. So jadi salah satu yang dilakukan adalah kami di Laughing Trees Sdn Bhd aktif, giat mempromosikan tentang peluang-peluang pembiayaan ini, yang mana kami bekerjasama dengan agensi-agensi, syarikat-syarikat pelabur korporat dan juga kita panggil sebagai angel investor yang memang berminat mencari syarikat-syarikat pemula ataupun syarikat-syarikat yang ingin mengembangkan perniagaan mereka ini supaya mereka ini available untuk menerima pembiayaan. Tetapi of course kelas-kelas dan juga peluang-peluang ini kadang-kadang ada yang di luar daripada lembah Kelang ini tidak dapat untuk kita jangkau, dan kebanyakan daripada kelas ataupun program-program seminar ini dijalankan dalam bentuk bahasa Inggeris, So jadi kami sasarkan melalui program kami ini, kami jalankan melalui bahasa Melayu 100%. Khairul, bantu kami untuk faham, kerana kalau kita melalui P2P financing ini, pelabur yang meletakkan wang mereka boleh memilih perniagaan mana yang mereka mahu laburkan. Begitu juga dengan pelabur budiman, angel investor ini, mereka juga boleh memilih perniagaan mana mereka mahu masuk laburkan wang mereka dan juga tanam modal mereka. Sudah pasti ini melihat kepada track record syarikat itu. Untuk usahawan PKS Bumiputra ini, di mana tahap kita dari segi track record tersebut, adakah ini diberdayakan untuk mereka menarik kemasukan pelabur-pelabur seperti ini? Okey, so jadi seperti yang disebutkan tadi, saya suka bercerita tentang P2P ini kerana ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling cepat untuk peniaga-peniaga ini meraih dana secepat mungkin. Kerana apa? Sebelum ini, mengikut cara-cara konvensional, secara konvensional adalah kebanyakan pelabur atau peniaga, kebanyakan peniaga ini mereka perlu berurusan dengan pihak banking institution dan sebagainya, dan kadang-kadang ini mengambil masa yang lama. Tetapi sebagai peniaga, apabila adanya program seperti pelaburan pembiayaan secara P2P ini, mereka akan secara terus berurusan dengan pelabur-pelabur yang kita panggil sebagai sophisticated investor ataupun pelabur-pelabur yang memang mencari syarikat-syarikat untuk dilaburkan. So jadi sebagai seorang peniaga, bagaimana untuk mereka menarik perhatian pelabur-pelabur ini supaya melabur dalam perniagaan mereka? Of course, mereka perlu menyediakan pelan pemasaran ataupun pelan perniagaan yang komprehensif, dan juga mereka perlu mencipta sesuatu, bukanlah mencipta, kita kata perlu menyediakan storytelling ataupun penceritaan berkaitan dengan perniagaan mereka ini dengan lebih tepat dan mudah difahami oleh pelabur. Kerana daripada mindset pelabur ini ialah most of the investors ini kebanyakannya mereka melabur kepada pendiri perniagaan itu sendiri. Sekiranya mereka yakin dengan pendiri perniagaan ini dan juga yakin dengan idea perniagaan ini boleh berkembang maju, saya percaya peniaga-peniaga ini akan mudah mendapat pelaburan lebih pantas, lebih cepat, dan juga akan mendapat amount yang mereka perlukan bagi memastikan perniagaan mereka ini boleh berkembang maju melalui program P2P ataupun secara terus dengan pelabur budiman ataupun angel investor ini. Okey. Kalau ada usahawan yang menonton pada ketika ini, boleh cari Encik Khairul untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Terima kasih Khairul Nazim Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Laughing Trees Sdn Bhd, kerana berkongsikan perkara tersebut bersama dengan kami.
Baik, mula beroperasi di rumah hanya dengan sebuah peti sejuk beku pada 2017, kini syarikat Fazrah Maju Enterprise atau FME terus berkembang walaupun berdepan dugaan ketika negara teruk dilanda COVID-19. Usaha gigih pemilik syarikat itu Muhammad Faisal Mat Desa membuat promosi secara dalam talian akhirnya berjaya memiliki premier sendiri di Permatang Tok Brain, Kepala Batas Pulau Pinang. Pelbagai sekatan ketika Perintah Kawanan Pergerakan PKP dilaksanakan bukan sebab untuk Muhammad Faisal menyerah kalah. Sebaliknya, dia berusaha memastikan perniagaan cek mat ayam goreng serta produk sejuk beku terus bertahan. Masa PKP itu kami memang menggunakan bisnes online semata-mata. Hari-hari saya buat marketing. Alhamdulillah, sambutan memang menggalakkan daripada customer. Ada customer kami yang datang dari Perak, Sungai Petani, Kepala Batas, semata-mata ingin mencuba ayam goreng kami dan perniagaan frozen kami. Selain produk cek mat ayam goreng Piau, FME turut menjual daging ayam dan puyuh sejuk beku, tepung goreng ayam serta kicap char kuih tiaw, selain ais kacang dan laksa. Menurut Muhammad Faisal, walaupun ada premisi yang terpaksa dihentikan operasi ketika PKP, namun FME tetap bertahan bahkan kini memiliki 12 buah peti sejuk beku untuk menyimpan produknya. Bisnes online memang meluaskan pasaran. Ya, selepas PKP. Sebab orang sudah boleh berjalan. So di Penaga ni dia ada tempat macam pelancongan seperti Kampung Agung. So orang akan main di Kampung Agung. Bila mereka ingat ayam goreng Cik Mat, kami promosi dalam online, so mereka akan singgah main makan ayam goreng di sini. Kami ada juga buat ada penambahan seperti ais kacang, laksa, kuah bihun kuah laksa dengan cendol. InsyaAllah akan masuk cendol pula lepas ni. Berikutan sambutan menggalakkan, Muhammad Faisal merancang mengeluarkan produk baru iaitu Cik Mat Ayam Popcorn selain membuka cawangan restoran khas untuk menjual ayam goreng. Pengeluar Tiang Istimewa Mestron Holdings berhad mengekalkan momentum pertumbuhan yang kukuh dalam separuh pertama 2022 berakhir 30 Jun lalu. Ia selepas kedua-dua hasil dan keuntungan bersih kumpulan itu meningkat 2 kali ganda masing-masing kepada RM45.54 juta dan RM3.39 juta. Lonjakan hasil dalam tempoh 6 bulan itu disebabkan oleh peningkatan dalam permintaan jualan untuk tiang standard, lentera dan tiang khusus untuk sektor telekomunikasi. Perolehan kumpulan itu didorong terutamanya oleh sektor pembuatan yang menyumbang 81.1% daripada jumlah hasilnya. Sementara itu, keuntungan bersih Mestron yang lebih tinggi disebabkan terutamanya oleh penurunan harga bahan mentah seperti plat keluli dan paip keluli serta permintaan jualan yang lebih tinggi untuk produk lampu luar. Pengarah urusan syarikat itu, Po Tiong Eng berkata, ia merupakan permulaan yang baik untuk tahun ini kerana syarikat secara beransur-ansur bergerak melepasi pandemik COVID-19. Pada masa ini, Mestron sedang giat mengejar peluang untuk memacu pertumbuhan pendapatannya terutamanya dalam sektor telekomunikasi. Kapasiti dan keupayaan mengeluarkan tiang dan menara telco meletakkan kumpulan itu dalam kedudukan yang baik untuk memanfaatkan permintaan kukuh dalam sektor telekomunikasi di tengah-tengah pelancaran penggunaan 5G dan inisiatif kerajaan untuk merapatkan kesaling hubungan antara kawasan maju dan kawasan yang kurang diberi perkhidmatan. Mestron pada suku kedua tahun ini berjaya mengekalkan pertumbuhan momentumnya apabila pendapatan meningkat lebih daripada 2 kali ganda kepada RM24.13 juta, manakala keuntungan bersih melonjak kepada RM2.01 juta. Kos operasi yang lebih tinggi untuk sektor pembuatan akan terus menimbulkan cabaran kepada kumpulan pada masa hadapan walaupun keterlihatan pendapatannya kekal utuh dan disokong oleh buku pesanan sebanyak RM50 juta sehingga akhir Jun 2022.
Astro Awani menerima pengiktirafan anugerah perniagaan terbaik Malaysia bagi penyedia berita dan maklumat di malam anugerah khas Majlis Anugerah Perniagaan Terbaik Malaysia MBBA 2022 di Kuala Lumpur. Pengiktirafan itu atas pencapaian Astro Awani dalam menyampaikan pemberitaan yang seimbang dan menyeluruh sejak ia ditubuhkan. Dan juga menurut Jawatankuasa Anugerah MBBA, pemilihan anugerah ini adalah berdasarkan kepada peranan dan populariti Astro Awani Networks yang berhad sebagai sumber informasi dan pembekal berita utama di Malaysia. Dan juga anugerah itu disampaikan oleh bekas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, dan juga turut sama menerima anugerah adalah stesen radio Gegar FM pilihan Pantai Timur atas pencapaian cemerlang stesen berkenaan dalam bidang hibahan radio. Dan selain itu, beberapa usahawan ternama turut menerima anugerah termasuk usahawan kosmetik Tia Arifin dan Datuk Esim Izal. Baik, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.